Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tan Sri Yang Petua kerana sekali lagi memberi laluan untuk berbahas dalam belanjawan 2025 ini. Saya mengucapkan syabas tahniah kepada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Tambun kerana belanjawan lebih 400 bilion ini adalah peruntukan yang terbesar dalam sejarah negara. Sebelum saya menyentuh berhubung dengan belanjawan ini, Tan Sri izinkan saya untuk mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan Bintulu yang sekarang ini berada di Langkawi. Selepas beberapa kali beliau menangguhkan dan Alhamdulillah beliau telah 3 hari berada di Langkawi dan hari ini hari terakhir. Dan rakyat Langkawi, bagi pihak rakyat Langkawi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan kita amat berharap dalam lawatan beliau pastinya beliau akan melihat apakah kecederaan-kecederaan yang selalu menjadi rungutan orang ramai dan juga rungutan para pelancong. Cuma terkilan sedikit, tapi ini juga saya secara general memohon supaya kalau menteri-menteri atau timbalan menteri yang melawat kawasan-kawasan, pohonlah, apa salahnya maklumkanlah kepada kami sama supaya kami juga turut serta bersama rakyat untuk sekurang-kurangnya menyambut menteri-menteri ini. Kadang-kadang sampai muka kita pun tak nampak, rakyat komplain, mana wakil rakyat kami tak ada. Menteri Kewangan baru-baru ni pergi di Pulau Tuba, tak ada maklum langsung. Orang kampung kata tak ada, ni Yang Berhormat kita hilang. Bila sebut Yang Berhormat kita hilang, kita yang sebenarnya dua ada. Tapi kerana tak tahu, tidak ada information langsung. Kalau ini strategi politik, saya rasa politik yang dayus lah. Nak takut apa? Kalau kami berada di sebelah si Putih memang suka kacau saya. Langkawi, saya di sebelah, boleh bagi pencerahan? Sikit. Bagi apa? Saya nak tanya. Boleh ya? Tan Sri, saya reserve di belakang ke Tan Sri? Sekarang lah, sikit. Dia tak. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya terima, saya memang suka pergi ke Langkawi, that's number one. Number two, saya ada terima sedikit komplain daripada pelancong yang suka pergi ke Langkawi. Mereka kata dari segi hotel, yang bayaran kepada hotel, nampaknya fee-nya lebih tinggi kalau berbanding dengan Hat Yai, berbanding dengan Phuket dan lain. Jadi itu yang menyebabkan bila pelancong ada pilihan, mereka pergi ke negara Thai dan tidak pergi ke Langkawi. Cadangan saya, persoalan saya kepada Langkawi ialah, bolehkah Langkawi juga menasihati yang kesemua pengusaha hotel itu jangan suka naikkan fee mereka supaya dia boleh setanding ataupun kompetitif bersaing dengan tempat pelancongan di negara Thailand. Baik, Terima kasih Seputih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Seputih kerana membangkitkan soal ini. Ramai yang berkata bahawa Langkawi ini mahal. Makan mahal. Nak tidur seperti mana Yang Berhormat Seputih kata pun mahal. Yalah, standard Seputih dia pergi duduk 4 season. 3,000 semalam. Cuba duduk Adia, Cenang, Cenang apa dia panggil? Saya pun lupa hotel tu. Bukan Pantai Cenang, nama hotel tu di Cenang. Duduk hotel macam tu, 200-300 macam di KL juga. Di KL kalau pergi duduk dekat St. Regis yang Arab duduk pergi duduk tu memanglah mahal. Dan saya rasa comparing dengan izin dengan Phuket atau Bali, of course Bali lebih tinggi.
Tapi di Langkawi ni saya tak merasa bahawa ianya tinggi. Kecuali of course lah 5 to 6 star. Memanglah. Tapi kalau duduk di Ramada, duduk di Continental, Park Royal pun salah satu yang tinggi di Langkawi itu. Jadi comparing, orang kata harga ni agak sukar lah. Kalau kita pergi di Hat Nyai contohnya, murah lah. Grand Hat Nyai RM80 kot, kata salah. Orang buat apa dalam bilik sebelah pun dengar. Pakai cardboard. Jadi tolonglah kalau kita nak compare, we should be promoting Langkawi instead of condemning Langkawi, dengan izin. Tan Sri yang betul. Saya kata tadi kalau boleh maklumlah apa salahnya kepada kami. Kalau saya tak tahulah, kalau tak mau bagi tahu langsunglah kepada MP-MP di sebelah sini ini, kita terima dengan hati yang terbuka. Tapi saya rasa berdosa jugalah. Perdana Menteri selaku orang Islam, kalau tak memberi kebenaran ni, bukan kita nak buat apa pun, kita nak participate dalam lawatan menteri. Terima kasih kepada Menteri Hana Yeo yang pergi Menteri Sokan, pergi ke Langkawi. Ya, saya hantar bukit coklat dekat dia besar di airport. Sekurang-kurangnya kami mengucapkan terima kasih. Itu yang kita nak. Supaya ada persahabatan dekat sini. Kita bergaduh-bergaduh lah. Ni, kalau dengan seputih saya bergaduh selalu. Tapi kalau dia main di Langkawi, saya akan bawa dia. Bagi coklat. Saya bawa dia. Lebih-lebih lagi kita tahu dia tak kahwin lagi. Tan Sri ini betul. Yang kedua, saya nak sentuh sikit soal GISB. Walaupun dah senyap Global Ascent ni. Dan saya masuk juga dalam Peraturan Mesyuarat 36 museum. Peraturan Mesyuarat adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan, biadab atau membuat pernyataan seksis. 36.5, seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut nama ahli yang lain. Tadi Langkawi rujuk kepada seputih belum kahwin. Apa ada hal belum Apa kahwin itu? dengan perbahasan ni? Tak ada. Mengapa nak bangkitkan isu ni? Cukup. Saya mau habis. Kedua, tadi Langkawi sebut nama Hanayok. Kapa. Tak dibenarkan. Dengar saya nak cakap. Tak dibenarkan. Mana boleh sebut nama ahli orang lain? Saya nak cakap ni. Saya habis dulu. Kapa. Saya serahkan balik speaker. Kapa. Baik. Saya buat keputusan. Dua peraturan. Baik, saya buat keputusan. Kapa duduk. Ya. Kapa duduk. Ya, saya tidak jangka yang Langkawi berniat buruk. Cuma hanyalah mengatakan statement. Teruskan Langkawi. Cukup. Tan Teruskan. Sri, apa pun, I'm very gentleman. I'm so sorry seputih. Terima kasih Langkawi. Terima kasih. Okey, kira. Tan Sri ini betul. Kacau lah tamu-tamu tadi. Saya masuk dalam banyak search untuk mencari museum agama sesat. Tak ada. Yang dia keluar Museum Dracula di Romania, Museum Dracula juga di England, Whitby kalau tak salah saya. Dan berlaku baru-baru ini, maka kita tidak ada rujukan. Kita tidak ada satu rujukan langsung untuk mencari agama-agama yang sesat ini, padahal agama-agama lain juga ada yang sesat. Contohnya yang berlaku di Jepun, Aum Shinrikyo yang dibawa oleh Shobo Asahara, dan juga Order of Solar Temple dan Order of People's Temple yang berlaku di Amerika Syarikat. Tan Sri yang betul, saya nak mencadangkan di Langkawi itu ada hotel yang dipunyai oleh GISB. Saya nak mencadangkan kalau tak ada tempat-tempat lain yang nak buat museum agama sesat ini, saya rasa saya cadangkan kepada Menteri Agama supaya melihat kepada hotel itu, ambil hotel itu, convert jadikan museum agama sesat di dunia, supaya ia menjadi rujukan kepada orang-orang luar dan juga orang-orang, lebih-lebih lagi anak-anak kita. Tan Sri ini betul. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sokan yang telah pun membuat keputusan letua di Langkawi baru-baru ini diadakan di Langkawi.
Terima kasih banyak 1,000 lebih partisipan yang mengambil bahagian. Cumanya saya nak minta kalau dapatlah supaya Langkawi ini menjadi last destination. Berakhir di Langkawi. Sebab apa pada kali ini bermula di Langkawi. Langkawi. Bila bermula di Langkawi, sehari sebelum pertandingan mereka masuk ke Langkawi. Langkawi. Dan kemudian mereka akan keluar. Bila mereka keluar daripada Langkawi, the next day, maknanya mereka tak duduk langsung di Langkawi. Langkawi, saya nak tanya. Sebab itu, Jelutong tunggu saja, Jelutong. Sebab itu, kalau boleh kita minta, kali ini the last tour di Langkawi berakhir di Bintulu. Di Batu Pahat, terus the next day mereka pergi ke Bintulu. Dan saya rasa kosnya pun agak tinggi, kemungkinan double daripada kos yang dibuat tour di Langkawi sebelum ini. Jadi saya minta supaya berakhir di Langkawi semoga dengan harapan mereka-mereka yang mengambil bahagian ini dapat tinggal berehat 2-3 hari di Langkawi dan selepas itu mereka pulang ke destinasi masing. Saya mohon kalau boleh Kementerian Belia dan Sukan supaya membuat keputusan bagi membantu tourism industri di Langkawi. Tazir Dipertua. Boleh tanya Langkawi? Cuma nak minta penjelasan. Langkawi rujuk kepada agama sesat di Jepun tadi kan? Di Jepun tadi. Istilahnya agama sesat atau ajaran sesat? Agama sesat atau ajaran sesat? Cuma nak minta penjelasan saja. Saya terdengar tadi. Saya pun tak erti nak argue lah dengan Jelutong ni. Perbezaan di antara ajaran dengan agama. Kalau tak ada ajaran, tak ada agama. Mungkin Jelutong kot. Saya tak tahulah. Tapi tak ni Jelutong kata saya buat 36-6 pula. Saya tak tahu sebenarnya nak menjawab. Mungkin Jelutong sebagai seorang peguam boleh cerita selepas ni lah. Lepas saya berucap ni lah. Saya tanya kepada Yang Berhormat Langkawi yang merujuk kepada satu agama sesat di Jepun. Agama atau ajaran sesat? Ada perbezaannya. Ajaran sesat saya kita rasa setuju. ajaran sesat. Tolong perbetulkan. Tak ada agama yang sesat. Ajaran mungkin sesat. Jangan gunakan istilah agama sesat. Itu adalah bantah. Itu adalah agama ada. Saya dah recommend untuk duduk. Saya tidak katakan. Saya tidak membuat sebarang tuduhan. Bukan macam Yang Berhormat daripada Pendang. Saya nak minta penjelasan. Kalau kita menuduh agama sesat, mungkin istilahnya tidak begitu betul. Yang sesat. Ajaran sesat mungkin ada. Okey, Langkawi, teruskan. Okey, Jelutong. Puas hati. Terima kasih, Tan Sri yang dipertua. Tan Sri yang dipertua, saya juga meminta tadi agar menteri-menteri yang nak datang ke Langkawi ini memahami juga sejarah Langkawi. Saya bersembang dengan salah seorang pelancong, dia kata, my goodness me, kata dia, Langkawi banyak sekali tempat-tempat yang perlu dilawati, yang mempunyai sejarah masing-masing. Dia komen kat saya, dia kata menteri-menteri di Malaysia ni, ini dia local turis. Menteri-menteri di Malaysia ni, dia kata banyak baca WhatsApp dengan Facebook dia tak baca buku macam menteri-menteri dulu, dia kata kat saya. Syafi'i, Tan Sri Syafi'i, Tan Sri Sanusi Jonet, buku bersepah-sepah dalam dewan ni pun duk baca. Dia kata banyak menteri sekarang baca WhatsApp je dengan Facebook. Dia orang agaknya duk nampak ni kita duduk bersidang ni. Jadi, kalaulah sejarah tempat-tempat yang orang kata menjadi tumpuan pelancong ini tidak dikaji dengan betul, tidak dibaca sejarahnya, maka agak susah jugalah kita mempromosikan. Dan kita tentu sekali akan minta supaya kita pergi di tempat kita. Contoh, Yang Berhormat Tan Sri, anaknya daripada Sungai Petani. Kalau dia menjadi Menteri Pelancongan, ke Sungai Petani lah. Tapi Alhamdulillah Sungai Petani juga ada candi di situ yang menjadi tarikan pelancongan. Boleh dipromosikan. Tan Sri Dipertua, lebih 400 bilion yang telah diperuntukkan bagi
perbelanjaan pada kali ini. Saya nak menyentuh sedikit berhubung dengan Kementerian Kerja Raya. Menerusi anggaran pembelanjaan kerajaan tahun 2025, sebanyak 9.3 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Kerja Raya. Syabas saya ucapkan kepada Kerajaan Madani yang berjaya menambah peruntukan ini ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah yang tinggi ini tiada sebab untuk pengurusan jalan raya dan bangunan kerajaan berada di tahap yang kurang memuaskan. Saya memetik ucapan Tambun yang menyentuh mengenai jalan raya. Yang Berhormat Tambun berkata, kerajaan bersetuju memperuntukkan 1.3 bilion ringgit untuk memperkasakan kontraktor G1, G4 dengan izin khususnya Bumiputera. Ini memberi peluang kepada kontraktor melaksanakan projek-projek kecil dan sederhana seperti pembinaan jalan raya serta pembaikan dan penyelenggaraan prasarana awam. Ramai rakyat duk kritik Tan Sri. Mereka kata sistem yang ada dalam KKR sekarang sistem Faraid. Bagi kepada kontraktor besar, sub kepada kontraktor yang kecil lagi sub lagi dan sub lagi, dan akhirnya keuntungan itu akan hilang begitu saja. Projek jadi terpengkalai, jalan tak ikut spek, bangunan tak ikut spek, curi simen sana, curi besi sini, dan akhirnya kualiti bangunan dan jalan raya kita ini di tahap yang tidak memuaskan. Okay, Langkawi, masa Langkawi, last. Tan Sri minta sikit, Tan Sri. Tolong landing. Tadi. Injury time, landing. Injury time, okey. Berhubung dengan ini juga saya mencadangkan agar KKR mewujudkan satu vocational school. Trainkan anak-anak muda kita ini untuk tumpu kepada jalan. Supaya sekiranya jalan berlubang, yang saya dapat laporan di sini, komplain mengikut my jalan saja. Ada 14,023 itu yang dalam bidang kuasa luar KKR. Dalam KKR ada 20,000 komplain berhubung dengan jalan berlubang yang kecil-kecil ni, Tan Sri. Tan Sri, saya juga nak bercakap, nak kata bahawa bila menteri sebut di luar KKR, maka kalau boleh kita reformasikanlah penjagaan jalan seluruh Malaysia ni. Jalan JKR, JKR Negeri, JKR Sarawak, JKR Sabah. Kemudian ada yang private road, jalan kampung, jalan desa, jalan yang di-take care oleh negeri-negeri. Maka apa salahnya kalau serah semua kepada KKR supaya disatukan, menjadikan satu reformasi supaya agar perkara ini tidak akan berulang. Dan Tan Sri ini betul. Saya tengok dalam perbelanjaan ini, Tan Sri yang betul. Saya pun terkejut, Tan Sri yang betul. Saya tengok peruntukan kepengerusian ASEAN. Saya pun terima kasih ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana kita menjadi tuan rumah. Dan bila saya tengok peruntukan yang diberikan, I'm sure this is one off, Tan Sri, dengan izin. Ketua Pentadbir Parlimen dapat 12 juta. Jabatan Perdana Menteri 8 juta. Jabatan Perkhidmatan Awam 800,000. SPRM 12 juta. Pembendaharaan 16 juta. Kementerian Perpaduan Negara 1.4. Kementerian Ekonomi 8 juta. Saya nak baca banyak ni. 172 juta. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Saya faham yang ni. Kemudian ada lagi lah. Saya kira semua yang dapat kecuali Bang Mat Sabu dia tak dapat. Kementerian ada 25 kementerian yang dapat. Akhir sekali 2 kementerian. Kementerian Pendidikan 1.5 juta, Kementerian Pendidikan Tinggi 5 juta. Jadi saya nak tanyalah Menteri, berapa banyak kita akan belanja untuk ASEAN dan apakah tempat-tempat mesyuarat ini akan ada di Kuala Lumpur saja ataupun dipecah ke tempat-tempat lain juga? Kerana 375 juta ni banyak, Tan Sri. Banyak. Saya tak tahulah sama ada menjadi host, negara host ni dapat pembelanjaan juga. Saya tak faham tadi. Mungkin Tan Sri Pagoh, dia pernah menjadi Perdana Menteri dan menjadi Menteri lama. Dia tahu berapa banyak perbelanjaan ni, tapi saya yakinlah kalau 375 juta ni, Masya Allah, banyak Tan Sri. Banyak tu kalau bawa setengah kat Langkawi pun banyak yang kita boleh buat di Langkawi. Okay. Tan Sri ni betul.
Terima kasih Tan Sri bagi masa sikit lagi dekat saya. Saya pernah menulis kepada Ketua Polis Negara untuk meminta satu drone untuk PDRM Langkawi. Sebab tiap-tiap kali semasa saya menjadi wakil rakyat itu sudah 3 kali anak-anak mati lemas di laut. Dan nak mencarinya tu Tan Sri kadang-kadang masuk maghrib tak jumpa. The next day baru jumpa. Jadi ada juga kadang-kadang kita menyewa drone private untuk mencari. Apa salahnya diberikan satu drone kepada PDRM Langkawi yang bertaraf tinggi lah, supaya mereka dapat menggunakan drone ini sharing with other agency untuk mencari ataupun membantu mereka dalam membantu mencari mayat-mayat yang berlaku kemalangan ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga ingin menyentuh sedikit akhirat Tan Sri. Masalah banyak. Langkawi dah bagi injury time dah tadi ni. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih banyak. Saya respect pasal orang Kedah jadi speaker, jadi saya respect. Dan saya marah betul dekat Jelutong kacau saya dengan Seputih kacau saya. Okey. Masa saya habis. Saya tak maafkan mereka. Tak kacau Langkawi.